Kata aneh terus membesarkan badannya, sama besarnya dengan raga rotan di sisinya. Suaranya garang dan menakutkan. Sesekali suaranya kedengaran seperti suara budak yang berumur 6 bulan yang menangis. Melihat keadaan yang tidak pernah saya lihat itu, membuatkan saya ketakutan dan terus meninggalkan guru silat sendirian. Saya terus memeluk tubuh Datuk yang sedang membaca Quran. Entah apa malangnya diri saya. Datuk terus menolak hinggakan saya tersungkur di sisinya. Tanpa menghiraukan kesakitan yang saya tanggung, Datuk terus membaca Quran tanpa mempedulikan tempias hujan yang sudah membasahi sebahagian dari bajunya. "Tolong! Tolong! Katak ni serang aku!" Suara guru silat bertempik dalam suasana gemuruh hujan dan angin malam yang amat hebat. Datuk merenung ke wajah saya sambil menutup Quran. "Mari ikut aku. Tengok apa yang dah jadi." Datuk terus bangun dan melangkah menuju ke ruang dapur. Tanpa banyak cakap, saya menuruti sahaja. "Ya Allah, apa dah jadi ni?" kata saya dengan kedua belah kepala lutut menggigil. Biji mata saya terbeliak merenung ke arah guru silat yang terlentang di lantai. Mukanya terdapat kesan-kesan air kental yang berbuih. Selalunya air seperti itu hanya terdapat dari mulut katak. Guru silat menggolek ke kiri dan ke kanan macam orang yang kesakitan. "Jangan pegang dia." Datuk melarang. Bila saya mahu menjamah bahu kiri guru silat, saya terlihat bahagian depan baju guru silat itu terkoyak dan ada kesan kena cakar. Namun anehnya, bahagian yang kena cakar itu tidak mengeluarkan darah. Daging dan tulang dada guru silat itu jelas pula kelihatan. "Kita mesti tolong dia ni, Tok." "Biarkan dia kat situ. Dia tu sebenarnya tak apa-apa. Cuma penglihatan kita saja yang nampak dirinya teruk." "Tapi ini bukan main-main kan, Tok?" Tama, kamu faham tak? Cakap aku." Datuk terus memekik dan darah saya tersirap. Rupanya tindakan saya memanaskan darah Datuk yang dingin di malam yang gemuruh dengan hujan, petir dan halilintar. "Mana raga burungnya, Tamar?" tanya Datuk. "Tu." Jari telunjuk saya tertuju ke arah raga buluh di tepi tiang seri. Datuk terus menuju ke situ sambil menarik lengan kanan saya. "Kau tengok, apa yang ada dalam tu, Tamar?" Saya jenguk ke dalam raga. Apa yang menakjubkan hati dan perasaan saya bila terlihat burung puyuh duduk di tengah raga buluh dalam keadaan yang kesejukan. Matanya merenung lembut pada saya seolah-olah minta dikasihani. "Apa yang kamu nampak dalam tu, Tamar?" "Burung puyuh, Tok." "Jadi, kau tak nampak katak kan? Bukan begitu, Tamar?" "Ya, Tok." Saya menganggukkan kepala. Saya mula merenung ke setiap sudut dapur, mencari kata aneh yang tidak diundang. Usaha saya tak berhasil, tetapi saya masih dapat melihat kesan air liur katak yang melekat di lantai. Apa yang telah saya alami bersama dengan guru silat sebentar tadi, saya ceritakan pada Datuk. Panas juga hati saya melihat sikap Datuk. Dia seperti tak kisah dengan apa yang saya katakan. Datuk seolah-olah menganggap yang apa yang saya sampaikan padanya adalah satu cerita dongeng yang tak wujud. Datuk lagi sekali mendekati raga rotan yang berisi burung puyuh. Kali ini dia bertindak di luar apa yang saya fikirkan. Datuk terus menangkap burung puyuh. Diangkatnya tinggi-tinggi melepasi kepalanya. Kemudian disusupnya ke celah kangkang sebanyak 3 kali berturut-turut. Akhirnya, kepala burung puyuh diludah 5 kali berturut-turut. Datuk terus mendekati tikap. Berdiri di situ dalam rimbasan tempias hujan yang menggila. Lampu dalam rumah terus padam. Kilat terus mencabar dengan hebatnya. Dari pancaran cahaya kilat itu, saya dapat melihat wajah Datuk yang serius. Rambutnya agak mengerbang disentuh angin malam yang menggila. Bersama dengan pancaran kilat dan tempias hujan serta hembusan angin, Datuk mencampakkan burung puyuh itu keluar. Sebaik saja burung puyuh itu terlepas dari tangannya, terdengar bunyi petir yang amat kuat, dituruti dengan bunyi suara orang ketawa dan menangis memanjang. "Mana katak sial tu? Biar aku lanyak dia sampai mampus." Guru silat terus bangun. Calar di wajah dan dadanya terus hilang. Bajunya yang koyak di bahagian dada sudah bercantum kembali. Lampu yang terpadam menyala semula. Bersabar. Jangan kamu turutkan perasaan tu." Datuk menenangkan perasaan guru silat.
Saya menghela nafas panjang. Datuk mengajak guru silat duduk di ruang tengah rumah. "Duduk sini. Kita ikhtiar untuk menyelesaikan semuanya," tambah Datuk. Guru silat terus menganggukkan kepala, setuju dengan apa yang dikatakan oleh Datuk. Hujan lebat, petir dan halilintar mula berkurangan, tetapi rasa dingin tetap menguasai diri saya. Datuk memperkemaskan silanya. Datuk menyuruh saya merapatkan ke semua tingkap yang terbuka. Perintahnya saya patuhi dengan perasaan yang cemas dan takut. Megah juga rasa di hati bila semua daun tingkap berhasil saya rapatkan dengan baiknya. Saya terus mendekati Datuk dan guru silat, bersila macam mereka. "Belum pernah saya mengalami perkara macam ni," ujar guru silat. Matanya liar merenung ke kiri dan ke kanan. "Ini juga satu pengalaman dalam hidup kamu." "Saya faham. Apa yang patut kita buat?" "Tak ada apa. Yang patut kita buat sekarang ni kita tidur je, dah lupakan semua yang terjadi." Mulut guru silat terlopong dengan rasa cemas. Datuk tersenyum panjang. Keadaan yang agak tenang itu berkocak kembali, diganggu oleh tendangan yang kuat. Bomoh tua terpacak di ambang pintu. Tidak terdapat kesan air hujan di pakaiannya, meskipun hujan turun dengan lebat. Kedatangan bomoh tua yang tak diduga itu mencemaskan perasaan kami. "Ada apa hal datang waktu macam ni?" soal Datuk. "Mencari burung puyuh saya yang hilang," jawabnya. "Burung puyuh?" ulang guru silat dan bersedia untuk menyambung kata-katanya kembali, tetapi tidak diteruskan kerana Datuk mengenyitkan mata ke arahnya 2 kali berturut-turut. "Kami tak nampak burung tu di sini," Datuk memberikan jawapan. Terbayang keraguan dan kesangsian di wajah bomoh tua. Tanpa mengucapkan sesuatu, bomoh tua terus meninggalkan kami sambil menjeling ke arah daun pintu yang terkopak. Tugas membaiki pintu yang terkopak dilakukan oleh guru silat. "Pelik juga saya bila memikirkan apa yang terjadi," rungut guru silat. Datuk tidak memberikan sebarang pendapat berhubung dengan rungutan yang diluahkan oleh guru silat. Datuk terus menyandarkan badannya ke dinding sambil mengedutkan dahi. Hujan dan petir terus berhenti sama sekali. Kokokan ayam mula kedengaran sayup-sayup. Saya terus merebahkan badan dan kelopak mata terasa amat berat. Bila sahaja saya mau terlelap, saya terdengar suara guru silat dalam keadaan yang cemas. Kelopak mata saya segera buka lebar-lebar. Datuk saya lihat masih lagi tersandal di dinding dengan kedua belah kelopak matanya tertutup rapat. Saya renung ke arah guru silat. Tanpa mengucapkan sesuatu, guru silat meluruskan telunjuknya pada benda yang tergantung di tulang bumbung rumah. Apa yang saya lihat ialah sekujur tubuh manusia tergantung di situ dengan tali yang terjerut di lehernya. Saya lihat kaki orang yang tergantung itu bergerak-gerak macam berjalan di awang-awangan. Bila saya renung ke mukanya, darah saya tersirap. Badan saya menggeletar. Saya segera memejamkan mata. Tak sanggup saya melihat lidahnya yang terjelir keluar dengan sepasang biji matanya yang tersembul. Bahagian mata hitamnya bagaikan mahu tercabut dan terbuai-buai, sedangkan bahagian mata putihnya seperti melekat pada kedua belah pipinya. Sepasang tangannya bergerak ke kanan dan ke kiri. Dalam keadaan yang serba tak kena itu, saya terdengar bunyi benda jatuh. Bila saya buka kelopak mata dan melihat ke arah benda yang jatuh itu, saya terlihat orang yang tergantung sudah berada di lantai. Bangun perlahan-lahan seperti menerkam ke arah guru silat. Dan guru silat yang selama ini saya kagumi kehandalannya mengatur langkah dan buah silatnya ternyata tidak sanggup menentang makhluk yang menuju ke arahnya. Guru silat terus cabut dan melanggar dinding rumah. Dinding rumah terkopak dan guru silat tercampak ke tanah bersama dengan jeritan yang memanjang di malam yang sudah mendekati waktu subuh. Anehnya, bila guru silat jatuh ke tanah, manusia yang terjatuh di lantai itu terus hilang. Saya sudah tak berdaya mahu bergerak. Saya cuba menjerit, tetapi suara saya tak keluar. Dalam keadaan yang berhempas pulas untuk mendekati Datuk itu, saya lihat Datuk terjaga sambil mengucap beberapa kali. "Aku tertidur. Dan mimpi yang bukan-bukan," kata Datuk. Lalu menggesek-gesek kelopak matanya. Renung kiri, renung kanan, mencari guru silat.
Mana dia guru silat? Tamar? Terjun ke tanah ikut dinding. Kenapa yang ikut dinding? Bukan ke pintu ada? Datuk segera merenung ke arah dinding yang terlopong. Saya hampir mahu ketawa melihat telatar Datuk yang agak terkejut dengan peristiwa tersebut. Terdengar suara guru silat mengeluh di tanah. Datuk dan saya segera mendapatkan guru silat yang mengeliat menahan kesakitan. Waktu saya dan Datuk menghampiri guru silat, terdengar azan subuh. Langit subuh kelihatan cerah dan bersih. Tak luka? Tanya Datuk. Tak ada. Cuma pangkal paha saya yang sakit ni. Dah kenapa yang kamu pecahkan dinding? Entahlah. Guru silat menjawab pendek dan terus membongkok dan meluruskan badannya beberapa kali hingga mulutnya mengeluarkan sendawa yang panjang macam orang kekenyangan. Saya ketawa dengan telatahnya. Dengan terjengkot-jengkot, guru silat melangkah mengikut Datuk menuju ke perigi mengambil wuduk. Setelah solat subuh, Datuk terus mandi embun dan guru silat membuka beberapa langkah bunga silat dengan tujuan untuk menguatkan tubuhnya. Warung. Lebih kurang pukul 7 pagi, kami bertiga menuju ke sebuah warung untuk sarapan. Datuk hanya minum kopi pekat dan sepotong pulut udang. Beberapa orang pelanggan yang datang ke warung menegur guru silat. Salah seorang lelaki menegurnya berbadan tegap, berjambang tanpa misai. Dah banyak malam kau duduk di rumah lama pesaka orang tua kamu. Wah, kamu ni memang berani, ujar lelaki itu sambil menepuk bahunya. Guru silat ketawa kecil. Rumah orang tua sendiri, apa yang nak ditakutkan? Guru silat membalas cakap kawannya. Datuk dan saya berpandangan. Saya merasakan macam ada sesuatu rahsia yang tersembunyi di rumah yang kami duduk. Muka kawan guru silat saya renung. Kalau sampai 3 orang duduk kat situ, tak heranlah kalau kami tak mengalami apa-apa kejadian buruk. Tambah guru silat dengan nada suara separuh meninggi. Ekor matanya menjeling lembut ke arah saya dan Datuk. Saya meraba pinggir bibir yang mulai dirayapi tunggul misai sulung. Sambil meraba itu, saya membayangkan bila misai saya tumbuh dengan suburnya, saya akan bentukkannya menjadi misai yang menarik macam misai seniman Piramli yang berbentuk huruf M. Sembanglah kau Tamar. Saya ni nak buat pun problem lah. Susah nak trim. Bila saya tersenyum, misai saya akan mengembang cantik. Pasti ada orang yang akan memuji dan mengagumi misai milik saya itu. Saya senyum sendirian melayani angan-angan yang bermain dalam tempurung kepala. Kau hati-hatilah. Rumah lama memang ada penunggu. Lebih-lebih lagi kalau rumah tu ada orang mati berdarah. Sambung kawan guru silat dan membunuh angan-angan yang berlegar-legar dalam kepala saya. Hati saya bertambah yakin. Pasti ada sesuatu yang luar biasa berlaku di rumah tersebut. Tetapi guru silat sengaja tidak mahu menceritakan pada saya dan Datuk. Perbuatannya itu membuatkan saya kurang percaya dan yakin atas kebaikan yang diperlihatkan pada saya dan Datuk. Siapa tahu, guru silat yang kelihatan baik itu sebenarnya berniat kurang baik terhadap saya dan Datuk. Mungkin dia mengundang saya dan Datuk datang ke kampungnya untuk mengubati adik iparnya hanya sebagai alasan untuk memperdayakan kami. Aku nak tengok berapa lama kamu boleh duduk di rumah orang tua kamu. Kawan guru silat ketawa kecil. Dengan izin Allah, aku ni boleh duduk beberapa lama yang aku sukalah. Balas guru silat sambil merenung muka Datuk. Cakap dia tu betul. Kalau dia izinkan Allah, tak ada yang akan mengganggu kami. Secara mengejut Datuk meningkah cakap guru silat. Saya lihat wajah kawan guru silat segera berubah. Mungkin perubahan itu terjadi kerana dia tak menduga yang Datuk yang sejak tadi membatu mahu ikut campur dalam percakapan di warung. Kawan-kawan si guru silat menanti wajah Datuk sejenak, macam mencari sesuatu di wajah Datuk. Mungkin pakcik betul, mungkin tidak. Kadang-kadang manusia ni selalu bercakap macam pakcik untuk menutup kelemahan diri sendiri. Cuba berlagak berani dalam takut. Dengan tenang, kawan guru silat meluahkan kata-kata yang saya kira agak keterlaluan untuk seorang tua seperti Datuk. Kagum juga saya melihat telatah Datuk tidak memperlihatkan rasa marah. Malah dengan sopan, bahu kawan guru silat itu ditepuknya berkali-kali. Guru silat terus menghirup kopi dengan tenang tanpa mahu merenung ke arah pelanggan yang masuk ke warung kopi. Entah mengapa, guru silat bertindak demikian.
Kebanyakan pelanggan yang datang menegurnya dengan hormat tetapi tidak dijawabnya. Sesekali guru silat itu melepaskan keluhan kecil dengan wajah yang tidak damai. Semua orang dekat sini kenal saya. Maklumlah kampung halaman sendiri kan. Guru silat seperti mengeluh dan kata-katanya itu sampai ke telinga kawannya. Itu kenyataan, sahut kawannya. Guru silat mengedutkan keningnya. Muka kawannya ditatap lagi dengan sinar mata yang garang. Kawannya terus mengulurkan tangan sambil berkata, maafkanlah aku kalau apa yang aku katakan tadi menyinggung perasaan kamu. Aku tahu, kamu tak suka kisah lama diungkit-ungkit kembali. Ya, tapi aku ni tak berdaya nak menutup mulut orang. Kau hadapilah semuanya dengan tenang ya. Aku dah nak balik. Nanti, ni ayat dulu. Nanti, sebelah petang kalau ada masa aku datang lagi ke rumah kamu. Kawannya terus menepuk bahunya 2 kali berturut-turut dan kawannya meninggalkan warung. Guru silat melihat dengan tenang ke arah motosikal yang terletak di tepi jalan. Guru silat melambaikan tangan ketika kawannya memandu motosikal ke arah pekan Bukit Mertajam. Bila motor kawannya hilang dari pandangan, guru silat segera merenung ke arah Datuk. Macam mana? Kalau kita balik? Guru silat mengajukan pertanyaan pada Datuk. Saya segera minum sisa air kopi dalam cawan. Ya, kita balik, sahut Datuk. Pak Cin, tolong kira berapa semuanya ni? Teriak guru silat pada pemilik warung. Pemilik warung segera menghampirinya. RM1.5 semuanya, kata pemilik warung. Guru silat keluarkan wang dan saku. Dengan senyum, pemilik warung menerima wang tersebut. Mereka berjabat tangan sejenak. Jangan lupa esok datang lagi lah minum sini ya. InsyaAllah, kalau panjang umur kami datang. Datuk menjawab. Pemilik warung tersengih sambil merenung ke muka guru silat. Apa rumah lama tu dah tak buat kacau lagi ke? Pemilik warung mengajukan pertanyaan. Muka guru silat yang tadinya dihiasi dengan senyuman segera bertukar menjadi resah dan cemas. Tak ada perkara lain ke yang Pak Cik nak tanya? Bukan apa-apa, cuma nak tahu je. Entahlah, saya tak tahu. Suara guru silat keras. Pemilik warung tercengang. Guru silat segera menarik tangan Datuk untuk keluar dari warung. Saya terpaksa mengikut. Lebih kurang 10 rantai meninggalkan warung, Datuk segera menyoal guru silat. Apa rahsia yang ada di rumah kamu tu? Guru silat berhenti melangkah. Tak ada apa-apa, katanya selamba. Mustahil. Kalau tak ada apa-apa, tentu orang tak menyebutnya. Usahlah kamu merahsiakan semuanya dari aku. Tambah Datuk lagi. Guru silat merenung ke arah kiri jalan raya yang agak sepi dengan sebarang kenderaan. Bapa saudara saya. Guru silat berhenti bercakap. Dah kenapa dengan bapa saudara kamu? Gantung diri kat rumah tu. Guru silat membuka rahsia. Puncanya, Datuk mendesak. Saya sendiri pun tak tahu. Hati saya terasa lapang. Guru silat sudah menyelesaikan keraguan yang menyelubungi diri saya. Tetapi perasaan seram tetap menguasai hati kecil saya, membuatkan saya enggan melangkah pulang ke rumah arwah orang tua guru silat. Datuk terus menggosok pangkat telinga kanannya sambil mengedutkan dahi. Jangan berhenti. Teruskan berjalan, kata Datuk bila melihat guru silat mahu memberhentikan langkahnya. Saya terus meraba pangkal kening yang mula ditumbuhi peluh-peluh halus. Matahari terus bersinar garang. Langit cerah dengan gumpalan awan yang putih bersih. Saya tak suka mengingati semua benda yang dah terjadi. Tapi orang lain yang memaksa saya untuk mengingati semua kisah pahit tu. Sepasang kelopak mata guru silat bergerak lemah. Air mukanya membayangkan rasa kesal yang amat pahit. Sudahlah. Usah dipikirkan semuanya tu. Datuk terus memujuknya. Saya ni cuba melupakannya, tapi bila ada peristiwa macam ni, hati saya terasa sakit. Sabarlah, tingkah Datuk. Setelah itu perjalanan menjadi rancak. Tidak ada perkara yang mahu diperkatakan. Masing-masing melayani perasaan yang bersarang di tempurung kepala. Kita tak usahlah balik ke rumah ya. Satu cadangan yang tak diduga datang dari guru silat, mengejutkan hati dan perasaan saya serta Datuk. Untuk makluman, hujan semakin turun di tempat saya. Saya harap audio kat sini clear. Harap clear lah, mudah-mudahan.
Sebagai serta majalis ni dia tak sampai 30 minit. Dia mungkin 20 minit lebih. Jadi saya akan cuba habiskan. So tak payahlah ada part 1 dan part 2. Baik, kita teruskan. Habis kita ni nak pergi mana ni? Soal saya tanpa sabar. Ke rumah adik saya, jawab guru silat secepat kilat. Bagus juga. Kalau macam tu aku setuju, balas Datuk. Kami pun berbelok ke kanan menuju ke rumah adik guru silat. Sebaik saja sampai dekat pokok ara besar, bomoh tua muncul di hadapan kami. Wajahnya nampak cemas tetapi dipaksanya senyum. Muka kami ditentangnya sejenak. Dia renung ke atas, ke bawah berkali-kali bagaikan meragui diri kami. Nak ke mana? Bomoh tu bertanya sambil melipat dengan baju kanannya separas dengan siku. Hujung seliparnya menekar rumput hijau di gigi jalan. Kamu tu dipanggil untuk mengumbatnya ke? Bomoh tu mengajukan pertanyaan. Biji matanya menatap tubuh Datuk dan atas ke bawah. Dan bawah ke atas macam mencari sesuatu di tubuh Datuk yang terpaku di hadapannya. Kami tak panggil pun. Sebagai abang, saya mestilah tengok adik ipar saya. Jelas guru silat. Bukankah adik ipar awak tu dalam jagaan saya? Ya, saya tahu. Guru silat mengangguk kepala. Kau tahu pantang larangnya kan? Hah? Apa pantang larangnya? Guru silat seperti terkejut. Kamu tak boleh tengok adik ipar kamu waktu matahari belum condong. Eish. Guru silat seakan-akan mengeluh dan terus merenung muka Datuk dan saya. Dari kerutan di dahi Datuk, saya dapat menduga rasa hairan dan terkejut bersarang dalam dadanya. Saya kira belum pernah Datuk menemui dukun dan bomoh yang ada pantang larang untuk melihat orang sakit. Datuk menentang biji mata bomoh tua dengan tepat. Tengok saudara sendiri pun tak boleh. Datuk mengecilkan mata kanan. Guru silat terus menong, terkejut dengan pantang larang yang tidak pernah difikirkannya selama ini. Berubat dengan saya ikut cara saya lah. Suara bomoh tua itu bertambah keras. Datuk terus mendekati guru silat. Mereka berbisik sejenak. Bomoh tua kelihatan resah. Biarlah saya langgar syarat. Saya nak tengok adik ipar saya ni. Ternyata kata-kata yang diucapkan oleh guru silat itu menimbulkan semacam kemarahan pada bomoh tua. Mukanya jadi merah dan nafasnya tercungap-cungap bila melihat Datuk dan guru silat meneruskan perjalanan. Nanti dulu, jerit bomoh tua. Laungannya tidak diperhiraukan. Kami terus melangkah dalam panas yang kian terik. Angin ketika itu tidak terasa bertiup. Badan saya pula terus berpeluh. Nanti dulu, pekik bomoh tua itu lagi. Laungannya tidak kami pedulikan. Kami terus melangkah. Pada buruknya, adik ipar kamu yang akan terimalah. Kata-kata itu membuatkan guru silat berhenti melangkah, lalu menoleh ke belakang merenung bomoh tua yang sedang membuka sepasang tangannya dengan lebar, macam burung membuka sayap. Jangan pedulikan. Teruskan sahaja hajat kita, bisik Datuk pada guru silat. Tapi saya bimbang. Jangan bimbang. Dia tu manusia biasa macam kita. Datuk memberikan semangat dan memaksa guru silat meneruskan langkah yang terhenti. Guru silat menurut sahaja arahan Datuk. 2-3 kali saya mengesap peluh yang mercik di dahi. Begitu juga dengan Datuk yang tak putus-putus melurut rambut di pangkal telinga kanannya dengan tapak tangan kiri. Suara bomoh tua sudah tidak kedengaran lagi dan kami merasakan perjalanan terasa aman dan damai. Tak ada gangguan dari sesiapa. Saya merasa bertuah dalam cuaca yang terik itu. Terasa hembusan angin menyentuh kulit muka. Rambut yang terjuntai atas dahi terbuai-buai. Kami memasuki sebuah lorong kecil yang kiri kanannya ditumbuhi dengan pohon senduduk yang merimbun. Dari kanan lorong saya terdengar bunyi sesuatu yang bergerak atas dedaun kering. Bila direnung, tak ada sesuatu yang dapat saya lihat. Aduh! Jerit guru silat serentak. Dengan itu saya lihat guru silat dah jatuh atas tanah. Saya menjadi cemas, tetapi Datuk bertindak cepat membangunkan guru silat serta memberi rawatan mengejut padanya. Saya menjeling ke kanan. Sepasang kaki yang dibalut dengan seluar kelabu tegak kaku di hadapan saya. Dan bahagian atas lutut terdapat kain pelikat 2 warna, putih dan biru dalam bentuk kotak kecil. Warna putih dalam kotak dikelilingi oleh garis-garis biru halus. Keadaan kain itu seperti orang yang mengikat kain sampin. Aku ni terpaksa bertindak untuk menjaga nama baik dan pantang larang aku. Cepat-cepat saya dongakkan kepala. Mata saya dengan mata bomoh tua itu bertembung. Dengan tenang, bomoh tua mengapit rokok daun ke bibir.
Perlahan-lahan dia mengalihkan pandangan matanya pada guru silat. Kau jangan tunjuk pandai dekat sini. Bomoh tua seperti menghadik datuk yang dalam keadaan yang terpinga-pinga. Apa salah dia pula, Tok Bomoh? Tanya guru silat. Malang sungguh nasi guru silat. Pertanyaan ikhlas dijawab dengan buah silat dari kanan. Tetapi guru silat yang sudah pun bersedia terus membuang dan menepis buah silat dari bomoh tua. Tindakan itu memanaskan lagi hati bomoh tua yang memang sudah panas. Mungkin dia merasai dirinya tercabar. Bomoh tua terus membalas dengan pukulan buah silat yang kencang. Satu pergaduhan di bawah pancaran matahari pagi terjadi di hadapan mata saya dan Datuk. Dua manusia yang memang handal dalam bidang mempertahankan diri bertarung dengan hebat seolah-olah pertarungan itu tidak akan berhenti selagi salah seorang daripada mereka yang bertarung itu rebah atau tewas. Jerit bomoh tua. Serentak dengan itu, rumput di kiri kanan lorong terus layu macam terkena bahang api yang amat kuat. Guru silat masih lagi dalam bentuk kekuda pertahanan silat yang cukup kejam. Siku kanannya rapat ke dada dengan genggaman penumbuk harimau jantan, manakala tangan kanannya ke hadapan dengan telapak tangan terkembang macam ekor ikan yang menolak arus air.